memaparkan 4 lelaki yang disyaki warga tempatan telah menaiki kenderaan dan memukul seorang warga emas berusia 67 tahun menggunakan kayu pemukul baseball. 4 lelaki termasuk 3 pelajar sekolah telah dibawa ke Mahkamah Magistrate kerana telah mencederakan seorang warga emas yang dipercayai gelandangan pada bulan Mei yang lalu. Bagaimanapun, tertuduh Chan Jiajing, 19 dan 3 remaja yang berusia 16 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate P. Sarulata. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa secara sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap warga emas. Perbuatan itu dilakukan di kaki 5 sebuah pasaraya di Jalan Lebuh Berangan, Pelabuhan Klang kira-kira jam 3.30 pagi 8 Mei yang lalu. Semua suspek ditahan di sekitar daerah Klang dan Shah Alam antara jam 3 pagi hingga 9.50 malam pada Isnin yang lalu. Definisi dan konsep permasalahan. Menurut Ghafani 2007, kenakalan remaja ataupun tingkah laku devian adalah merujuk kepada perbuatan dan aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma-norma masyarakat, undang-undang negara dan agama seperti mencuri, merompak, merogol, berzina, membunuh, menagih dadah, menderhaka kepada kedua ibu bapa dan seumpamanya. Perbuatan remaja dikatakan nakal kerana remaja dianggap belum matang, belum dewasa dan perbuatan jenayah yang mereka lakukan tidak dikenakan hukuman yang berat. Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka ialah remaja itu ditempatkan di pusat-pusat pemulihan akhlak dan diberi pendidikan khas. Baiklah, faktor utama berlakunya permasalahan ini adalah kerana kurang didikan daripada ibu bapa. Ibu bapa ialah orang yang paling dekat dan yang paling penting dalam pembentukan diri peribadi dan sasiah kalangan anak-anak. Pada zaman teknologi maklumat dan globalisasi sekarang, mereka sentiasa sibuk bekerja dalam mengisi tuntutan kebendaan sehingga mereka lupa akan tanggungjawab hakiki mereka, iaitu mendidik dan mengajar anak-anak menjadi insan yang sempurna. Inilah punca-punca utama yang menyebabkan akhlak remaja dan pelajar runtuh. Natijahnya, mereka tergamak melakukan jenayah berat seperti merogol, membunuh, menyamun dan peras ugut. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca berleluasanya kegiatan jenayah di kalangan pelajar dan remaja kerana mereka sungguh rapat dengan rakan-rakan sebaya mereka. Pelajar-pelajar lebih banyak menghabiskan masa mereka di sekolah dan selepas pulang dari sekolah pula, mereka akan melepak di tempat-tempat yang tertentu seperti pasaraya sebelum mereka pulang ke rumah. Mereka juga lebih suka mencari rakan sebaya untuk menemani mereka. Jika mereka bijak memilih rakan yang dapat memimpin mereka, mereka tidak akan mudah terjebak dengan kegiatan yang tidak bermoral. Sebaliknya, jika mereka tersalah pilih rakan, sudah pasti mereka juga akan berkelakuan tidak bermoral. Kerana sememangnya remaja-remaja mudah terikut perangai rakan. Oleh itu, di sinilah berpuncanya kegiatan jenayah seperti peristiwa tersebut. Kesan permasalahan kepada diri, susah untuk mendapatkan pekerjaan. Hidup di masa depan akan terjejas di mana susah untuk menceburi bidang pekerjaan kerana mereka mempunyai rekod jenayah. Mereka yang ditangkap dan disabitkan kesalahan di mahkamah, rekod mereka akan dimasukkan ke dalam sistem mengikut Akta Pendaftaran Rekod Jenayah, sama ada mereka pelajar, remaja mahupun orang dewasa. Rekod ini akan disimpan dalam sistem rekod polis untuk 99 tahun. Oleh itu, ia memberi kesan yang sangat buruk kepada pelajar yang mempunyai rekod jenayah terutama apabila mereka keluar daripada sekolah dan ingin memohon pekerjaan. Seterusnya, kesan permasalahan samsing jalanan kepada orang lain, iaitu keganasan dan ancaman keselamatan. Tindakan samsing jalanan boleh memberi kesan kepada tahap psikologi dan emosi individu yang diganggu. Ia boleh menimbulkan perasaan takut yang berpanjangan, kebimbangan dan tekanan mental sehingga boleh menjejaskan kemampuan pengguna di atas jalan raya. Mereka juga boleh mencederakan individu lain dengan ancaman secara mental maupun fizikal. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi, marilah kita sama-sama membincangkan strategi menangani permasalahan ini.
Yang pertama ialah ibu bapa. Ibu bapa perlu mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam salah laku sosial seperti gejala jenayah ini. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ini adalah merupakan salah satu ungkapan yang perlu diambil iktibar oleh setiap ibu bapa dalam mengajar dan mengatur kehidupan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu memberi pendidikan agama sejak kecil supaya anak-anak menyedari setiap perkara yang dilakukan sama ada salah atau betul. Janganlah sampai nasi sudah menjadi bubur, barulah ibu bapa kelam kabut untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang dengan lebih efektif. Tindakan yang lebih tegas perlu diambil terhadap bersalah, seperti jumlah wang dendaan dinaikkan dan tempoh penjara dipanjangkan. Pihak yang sepatutnya juga perlu mengenakan hukuman khidmat sosial yang bertempoh panjang, serta mereka yang ditangkap yang berusia di bawah 18 tahun perlu dihantar ke pusat pemulihan akhlak. Mereka ini perlulah diselamatkan dari terjerumus ke lembah kehinaan tersebut. Jadi, setelah kita menelusuri topik ini dengan mendalam, saya ingin berpesan kepada diri iaitu kita perlu meningkatkan sasiah diri dan iman dalam dunia kini yang penuh dengan cabaran. Penting juga persahabatan dengan teman yang soleh lagi bertakwa yang akan menjulang temannya itu ke mercu kemuliaan dan kesejahteraan. Persahabatan dengan teman yang jahat pula hanya membawanya ke lubuk kehinaan dan kecelakaan yang tiada penghujungnya. Seperti yang kita sedia maklum, remaja merupakan aset utama negara pada masa akan datang. Mereka juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada hari ini memberikan kesan dan impak yang begitu besar dalam masyarakat. Kesan jangka panjang dan jangka pendek pasti akan berlaku seandainya remaja pada hari ini tidak tahu bagaimana untuk membentuk dan memuliakan akhlak mereka. Sekiranya individu itu mempunyai akhlak yang buruk, maka secara automatiknya peribadi individu tersebut akan menjadi buruk. Remaja yang mempunyai akhlak yang buruk boleh memberi kesan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam menangani isu keruntuhan akhlak kerana ianya merupakan cerminan peribadi bagi seseorang. Ayuh, bersama kita, Banteras Jenayah Samsing Jalanan 993, ubah diri demi negara. Ayuh kita jadi masyarakat yang berguna. 993, ubah diri demi negara.